Pertama sekali, kita setiap daripada orang Muslim disuruh untuk mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajipan asal. Kita baca dalam Quran banyak Allah Ta'ala kata wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu pada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Tapi kita juga kena iktiraf bahawasanya bukan semua orang boleh ikut Nabi secara direct. Kerana tak semua orang hidup zaman Nabi. Maka kadang-kadang arahan Nabi itu ada yang boleh difahami dengan cara yang berbeza-beza. Maka di situ timbullah ulama-ulama mazhab. Maka orang-orang awam dia kena bertaklid dengan ulama-ulama yang ada kemampuan. Maka orang awam macam, saya tak tahulah ada ustaz ke tak depan saya ni, tapi kalau orang awam yang tidak ada kemampuan, yang tak ada kemampuan untuk memahami, dia ikut ustaz dia. Tapi cara nak pilih ustaz tu kena betul ya. Dia jangan dengar hanya daripada seorang. Dia kena dengar seramai yang mungkin. Supaya dia dapat buat penelitian dan pertimbangan. Orang awam dia memang tak ada kemampuan untuk menilai hadis sahih ataupun tidak. Tapi bila ditanya seorang ustaz ni jawab. Dia tanya seorang ustaz tu jawab. Dia tanya orang ni jawab. So, dengan jawapan yang berbeza-beza, dia akan dapat tahu mana satu ustaz yang agak lebih menonjol ilmunya daripada yang lain. Kita pergi kedai pomen kan? Kita rosak, kita pergi kedai pomen. Kita buat kedai ni, dia buat. Kita buat kedai ni pula, bila rosak lain kali, dia buat lain. Tapi kita boleh buat comparison kan? Kita boleh buat perbandingan antara ni dengan ni. Dalam bab ni pakar lagi. Bukan kerana kita mekanik. Sekali kalau mekanik dengar dia pun kata, jangan poyo sangat, kau bukan mekanik. Nak rate aku. Tak. Tapi kerana kita dah ada perbandingan. Kan? Macam tu juga ustaz-ustaz ni. Ustaz ni pun dia ada pengkhususan. Ada ustaz bidang qiraat, dia boleh baca Quran. Baca Quran bagi kat dia. Ada ustaz bidang syariah. Syariah pula besar. Dia ada perbankan. Dia bidang perbankan. Ada ustaz bab nikah kahwin, dia hakim mahkamah syariah. Bab nikah kahwin mana pakar? Ada ustaz bidang tafsir, bab tafsir dia mana pakar? Ada ustaz bidang hadis, hadis mana pakar? Maka ustaz pun dia ada pengkhususan. So kita cari yang tu. Pengkhususan dia. Tanya ustaz belajar bidang apa ustaz? Syariah. Syariah bidang apa ustaz? Muamalat. Muamalat kita tahulah perbankan lah. Tanya pasal perbankan. Jangan tanya pasal perbankan dekat ustaz mengajar kafar. Ustaz tu mengajar kafar saja. Bukan saya nak rendahkan ustaz kafar. Ustaz kafar ni ada kemahiran. Dia boleh mengajar budak-budak mengaji. Saya tak boleh. Walaupun saya mengaji sampai PhD, tapi nak suruh anak kita mengaji dengan kita, tak sabar kita. Kau pergi mengaji dengan orang lain. Kan? Saat dengan kita kena lempang kan. Tak apa, kita tak ada kemahiran tu. Tapi ustaz-ustaz yang mengajar kafar ni dia ada bidang yang dia boleh mengajar bab tu. Maka kita cari. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Cari orang yang pakar dalam satu bidang untuk kita bertanya bidang lain. Sekarang ni kita berdepan dengan hadis palsu yang banyak kan. Dan hadis palsu ni bukan orang awam yang sebar. Yang sebar ni ustaz juga. Kalau ada ustaz kalau ada ustaz di sini. Tapi memang betul, ini hakikat yang kita kena terima. Jadi kita cari ustaz yang mengaji bidang hadis, tengok macam mana cara dia bahas hadis. Kenapa hadis tu palsu? Okey.